Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Kita sambung pelajaran kita pada minggu lepas. Okey, jadi hari ini kita akan mula unit 7.3 iaitu penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Okey, penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Okey. Masyarakat tempatan bangkit menentang British dengan menggunakan pelbagai strategi. Okey, kebangkitan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Okey, pada peringkat awalnya menunjukkan kejayaan sebelum British bertindak balas dengan agresif menghapuskan penentangan masyarakat tempatan. Okey, jadi untuk hari ini kita tengok kekuatan dahulu. Okey? Kekuatan dahulu. Okey. Pada peringkat awal, kumpulan pembesar mengecap kejayaan dalam usaha menentang kuasa barat. Kejayaan yang dicapai melalui beberapa kekuatan strategi seperti muafakat, membina kubu pertahanan, penggunaan teknologi senjata dan perundangan. Okey. Kita tengok muafakat. Okey? Macam mana muafakat tu menyebabkan penentangan tu berjaya. Okey. Pada Datuk Maharaja Lela dulu. Okey. Pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah Ngah Ibrahim dan Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dan pembesar Melayu lain mengadakan Pakatan Sulit untuk menghapuskan JWW Bush. Okey. Pada 21 Julai 1875, satu mesyuarat penting diadakan di Durian Sebatan. Okey, mereka yang hadir berjabat tangan dan mengangkat sumpah tidak akan memungkiri keputusan yang dicapai. Okey. Okey, pada 5 September 1875, mereka mengadakan mesyuarat di rumah Datuk Sagor. Okey, mereka bersumpah meminum air keris akan merahsiakan Pakatan Sulit itu. Maksudnya takkan beritahu sesiapa pun. Okey. Pada 12 September 1875, mereka mengadakan mesyuarat khas pada waktu malam di Istana Sultan Ismail di Belanja. Okey, setelah mengadakan 7 kali mesyuarat, akhirnya mereka berjaya membunuh JWW Bush di Pasir Salak. Tu pakatan diorang. Okey. Okey, Sarif Masahur pula. Okey. Berjaya menyerang Kanowit dengan bantuan Datuk Patinggi Abdul Gapur. Okey, pakatan itu berjaya membunuh 2 orang pegawai British. Okey, Bot tidak dapat membuktikan beliau terlibat dalam pakatan tersebut. Okey. Maksudnya tak dapat membuktikan bahawa Sarif Masahur ni terlibat dalam pembunuhan tersebut. Okey. Yang kedua, kita tengok kekuatannya adalah dari segi kubu pertahanan. Okey. Yang Tuan Antah berjaya mematahkan serangan British pada peringkat awal penentangan kerana kekuatan kubu di Paroi dan kubu Bukit Putus. Kedua-dua kubu semula jadi tersebut terlalu ampuh untuk ditembusi. Tak boleh tembus oleh British kerana terletak di atas bukit yang tinggi. Terdapat halangan ranjau dan pokok tumbang di bahagian hadapan. Kawasan kubu tersebut berbukit bukau dan dikelilingi oleh hutan tebal. Sebab itulah British tak boleh nak tembusi kubu pertahanan yang Tuan Antah. Okey. Okey, rentak pula. Kubu rentak pula. Okey, berjaya mematahkan serangan keluarga Booth sebanyak 2 kali iaitu pada tahun 1857 dan 1858 kerana keutuhan kubu Bukit Sadok. Okey, kubu Bukit Sadok terletak di kawasan curam dan perbukitan yang tinggi. Dah lah curam. Lepas tu bukit yang tinggi lagi kan. Okey, dikelilingi oleh hutan rimba dan bukit batu kapur. Terdapat halangan kayu belian setebal 2 kaki yang tidak boleh ditembusi oleh peluru.
Kayu kayu belian tu dia apa? Tebal dia, maksudnya kalau peluru nak tembak tu tak boleh tembus. Okey? Rentap juga menggunakan meriam, bujan timpan beran yang diperbuat daripada besi. Okey, Mak Sato pula. Okey, Mak Sato mempunyai kubu yang terletak di kota Mak Sato yang terletak di kampung Kapayan Lama Tambunan yang terletak berdekatan dengan kota Mak Saleh di Tibaba. Kedudukan kota ini strategik kerana terletak di tepi sungai Sun Soron yang membekalkan sumber air. Okey, kota ini menjadi pusat tinjauan kegiatan British. Dekat kota ni boleh nampak kegiatan British. Okey, kekuatan yang ketiga pula ialah pensenjataan. Okey, Dul Said, kita tengok Dul Said memperoleh bantuan angkatan tentera dari Rembau dan wilayah yang menjadi jiran Nanin. Okey, angkatan tersebut menggunakan senapan jenis flintlock dan Snider rifle. Okey, ketika membuat serangan hendak terhadap tentera British. Okey, bukan rifle ni, rifle. Sorry, salah sebut. Okey. Beliau juga menggunakan meriam kecil yang mudah dibawa ke medan pertempuran. Meriam kan biasa berat kan. Lepas tu kalau tembak dengan meriam tu lagi kuat lah. Okey. Dan yang terakhir ialah perundangan. Okey. Kita tengok perundangannya. Siapa yang guna perundangan tu? Itu Haji Abdul Rahman Limbon. Okey, beliau memohon lesen pleader untuk membela para petani di Terengganu di mahkamah dengan menggunakan hujah agama. Beliau menyatakan bahawa tanah yang dikerjakan oleh mereka ialah hak milik Allah dan rakyat bebas mengerjakannya tanpa perlu membayar cukai. Okey, beliau berhujah sistem percukaian yang diperkenalkan oleh British adalah berlawanan dengan hukum syarak. Okey, melalui perbicaraan tersebut, beliau menuntut hak mengerjakan tanah harus mengikut hukum agama Islam. Jadi, untuk hari ini, itulah kekuatan penentangan masyarakat tempatan terhadap British. Okey, jadi pada kelas yang seterusnya, cikgu akan ajar kelemahan penentangan tersebut yang akhirnya menyebabkan tokoh-tokoh tu kalah. Okey. Okey, jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Terima kasih.